bagi pahala, rugi. Dan di sana ada orang yang beruntung walaupun dia tidur di atas katilnya, walaupun dia menunggang kuda ataupun menaiki kenderaan, dia bekerja di pejabat, bukan dia datang ke masjid, tetapi mereka ini mendapat pahala di sisi Allah. Contohnya kita datang bekerja setiap hari, daripada hari Isnin sampai hari Sabtu. Kalau DJ ni hari Ahad pun timbalan. Okey, bye. Assalamualaikum. Itu adalah bagi menggantikan Naib Chancellor UNIMAS ke-6 iaitu Datuk Profesor Dr. Muhammad Kadim Suhaidi. Watika pelantikan diserahkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir kepada Profesor Dr. Ahmad Hatta. Sebanyak 5,148 asnaf terpilih di Negeri Perlis menerima manfaat saringan kesihatan secara percuma melalui pakej kesihatan dan kayuhan MAIS Peduli yang dilaksanakan pihak Jabatan Kesihatan Negeri Perlis dengan kerjasama pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis sepanjang tahun lalu. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri, Dr. Ismuni Bohari, kerjasama tersebut merupakan cetusan India Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal yang disesuaikan dengan Hala 7 baru Jabatan Kesihatan Negeri Perlis untuk mempertingkatkan lagi saringan kesihatan selari dengan aspirasi Kertas Putih Kesihatan ke arah penjagaan kesihatan untuk komuniti. Akhir sekali, Kementerian Sumber Manusia KSM akan terus mengukuhkan lagi program latihan keselamatan dan kesihatan pekerja KKP bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan sumber manusia negara terbela. Menteri Bertanggungjawab Stephen Simchi Kiong berkata agensi KSM iaitu Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara atau NIOSH akan menerajui usaha berkenaan menerusi pelbagai program latihan berkaitan KKP. Beliau menyatakan perkara itu dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak NIOSH sempena lawatan beliau ke Ibu Pejabat Institut berkenaan di Bangi, Selangor. Sekian sahaja berita IKIM FM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 2 petang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Malaysia sedang ke arah perkhidmatan secara digital. Dapatkan perkhidmatan JPJ secara dalam talian melalui aplikasi MyJPJ seperti paparan digital lesen memandu Malaysia LMM dan lesen kenderaan motor LKM, semakan saman, semakan senarai hitam, semakan nombor kenderaan terkini, e-aduan @jpj dan sebagainya. Perkhidmatan JPJ di hujung jari anda. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Digital. Kapsul Masa. Pada 2 Januari dalam tahun 1982, Lembaga Urusan dan Tabung Haji menerusi Syarikat Pembinaan dan Perumahan Tabung Haji Sdn Bhd melancarkan projek perumahan sulungnya di Bukit Tinggi, Bukit Pinang, Kedah. Majlis pelancaran disempurnakan oleh Pengarah Urusan Syarikat Berkenaan, Syekh Mahmud bin Ali.
Projek ini akan menempatkan 458 unit rumah di atas kawasan seluas 21 ekar, meliputi 387 buah unit rumah teres 2 bilik, 48 buah unit rumah teres 3 bilik dan 26 buah unit rumah kedai yang dijangka siap pada tahun 1983. Projek ini merupakan titik permulaan penerokaan lembaga urusan dan tabung haji dalam bidang industri perumahan di negara ini. Penyertaan lembaga urusan dan tabung haji dalam projek perumahan ini menambah satu lagi cabang ekonomi yang mampu memberi manfaat kepada ahli-ahlinya. Projek perumahan Sulong ini menjadi perintis kepada perluasan projek-projek perumahan pada masa hadapan dalam usaha memenuhi permintaan dan keperluan rakyat di negara ini, khususnya ahli-ahli tabung haji. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akhir Negara Malaysia. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM FM. Inspirasi utama anda. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير 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 حسبي الله Allah bagiku sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong. Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong. La ilaha illa ant subhanaka inni Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. ya Wahai Tuhan yang latif Maha najina mimma nakhaf lindungilah kami dari apa ya yang kami rabbi takuti. najina minal qawmi zalimin. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Kitab Bicara Darah Wanita, Syarah @IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas @IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi,
tarbiyah, tadabbur dan bacaan surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh dalam Inspirasi Ilmu dari 10 pagi hingga 1 tengah hari. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian. Bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Saleh. Anda sedang bersama saya untuk Inspirasi Ilmu. Kita bersiaran bagi edisi hari ini, hari Khamis 4 Januari 2024 bersamaan 22 Jamadil Akhir 1445 Hijriah. Baik-baik lagi hari ini dalam kita menyusun atur laluan kehidupan. Semoga semuanya lancar dan juga elok-elok aja. Kan, insyaAllah kita doakanlah semoga Allah sentiasa kurniakan laluan kehidupan kita itu dengan sebaik mungkin. Okey, saya akan teruskan untuk siaran selama 3 jam ini bersama dengan sahabat pendengar, dan tadi dah pun bersama juga dengan pengisian dari Inspirasi Pagi bersama Pian dan juga Luke. Okey, saya akan bawakan selepas ni rancangan Tahsinul Ibadah. Boleh tonton di YouTube juga di Facebook IKIM, sebab kita nak ada sesi soal jawab lepas ni dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Jadi anda boleh hantarkan sekarang soalan dan juga pertanyaan anda tentang ibadah. Okey, WhatsApp saja ke talian konti kita 01129004. Okey, macam mana hari ini kalau 4 hari dalam bulan Januari ini? Semoga baik-baik dan ikut elok-elok saja, insya-Allah. Dan kita harapkan semoga apa yang kita susunkan itu adalah mengikut penilaian Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mengikut penilaian manusia. Itu yang penting tu, sebab kita buat apa yang Allah suka. Bukan hanya semata-mata manusia suka saja, tetapi Allah dahulu. Kita utamakan di situ. Semoga amalan yang kita buat itu akan dapat berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Okey, jom kita berhibur seketika. Kita nak bersama dengan Munif Hijaz dan juga Ustaz Faizan Tajwid. Huwa Habibullah. Kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Kaifa u'abbir hubbi ilaihi huwa karimun habibullahi huwa azimun khairul baraya ana adiyun kasrul khataya unaji nafsi uqli'u qalbi بذكر اسمه يزيد حبي في صلواتي وفي صلاتي هو افتخاري هو إمامي بكل وسعتي أتبع تعليمه بكل طاقتي أتبع سنانه أرجو في الدنيا نيل البركة وفي الآخرة أرجو الشفاعة شخصية
في الدنيا نيل البركة وفي الآخرة أرجو الشفاعة شخصيته القويمة رشد ونور الحياة سيرته الرفيعة نبع الهدى ورحمة شوقي إليه بلا نهاية هل ينتظرني في روض الجنة إنما المطلوب وأقصى المراد مرضاة الله الواحد الأحد لأن حبا لرسول الله إنه حب لله وإياه. Malaysia terkenal dengan keunikan dan kepelbagaian makanan yang merupakan manifestasi kemajmukan budaya masyarakat di negara ini. Perkara ini lahir dipengaruhi oleh sejarah, budaya, sains dan teknologi. Buku Kepelbagaian Budaya Pemakanan di Malaysia, Perspektif Islam akan mengupas perkembangan budaya pemakanan yang dibawa oleh 3 kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India serta melihat bagaimana Islam memainkan peranan. Dengan harga RM45, dapatkan di laman sesawangikimniaga.my atau melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Lembaga Tabung Haji dan Persatuan Syarikat Pengendalian Pelancongan Bumi Putra Malaysia menganjurkan Karnival Haji, Umrah dan Pelancongan dari 19 Januari hingga 21 Januari 2024. 9 pagi, 9 malam di Movenpick KLIA. Dapatkan di sini pakej haji terbaik dari 25 syarikat pengelola jemaah haji berlesen. Pilih keselesaan, pilih pakej haji. Baklah 91.5 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم
السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah. Kita nak teruskan lagi untuk siaran pertama di Inspirasi Ilmu. Waktu ini jam 10 pagi sampai 1 tengah hari nanti. Dan di awal ni kita nak dengarkan rancangan Tahsinul Ibadah. Okey. Dan anda boleh tonton juga di Facebook, di YouTube IKIM, sebab kita sedang nak sama-sama secara langsung juga bersama anda. Dan istimewanya hari ini insya-Allah kita akan bawakan sesi soal jawab bersama dengan para pendengar. Anda boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404. Juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda itu di bahagian ruangan komen di Facebook juga di YouTube IKIM. Okey. Menerusi perkongsian kita untuk waktu ini, jom kita nak sama-sama bawakan lagi untuk tahun 2024 ini. Masya-Allah, masih lagi kita nak sama-sama ikuti lagi perbincangan ilmu dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram yang dah pun ada bersama kita. Beliau merupakan pensyarah dari Pusat Pengajian Islam Miftahul Ulum Sri Petaling. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Syukur Ustaz, dapat lagi kita sama-sama meneruskan lagi Ustaz untuk tahun 2024 ni Ustaz. Kan? Alhamdulillah. Masya-Allah, sekejap je masa berlalu sebenarnya kalau lihat tempoh masa kita lalui 2023 ni, pelbagai seperti semalam baru berlalu. Itulah. Masya-Allah, sekejap je masa kan Ustaz, tak terasa kita. Namun dah pun masuk ke kalender baru 2024. Ustaz, sedikitlah Ustaz di awal ni Ustaz, sebagai mukadimah awal, kita nak dengarkan apa pesan-pesan Ustaz yang boleh kita ingat dan sematkan dalam hati jiwa kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Terima kasih kepada yang dimuliakan DJ Syafiq, penerbit rancangan Tahsinul Ibadah, yang terus memberi sumbangan dan khidmat untuk sesi 2024 bersama dengan rancangan Tahsinul Ibadah. Dan seterusnya, sidang pendengar IKIM sekalian. Dinyatakan dalam hadis bahawasanya ilmu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala daripada muka bumi ini dengan cara mencabutnya ataupun merentapnya sekaligus. Bukan dengan cara seperti itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mematikan ulama. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu walakin biqabdil ulama. Bukan dengan cara tiba-tiba sahaja ilmu hilang daripada dada. Bukan. Tetapi dengan mewafatkan orang-orang yang menjadi sebab ilmu itu ada. Orang-orang yang menjadi sebab ilmu itu tersebar, iaitu para ulama. Hakikatnya tonggak kepada alam ini ataupun tonggak kepada dunia ini adalah orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang yang berharta. Walaupun kita melihat daripada segi tafsiran fizikal dan materialnya, seolah-olahnya dunia ini bergerak dengan material.
Dunia ini bergerak dengan fizikal. Hakikatnya dunia ini bergerak dengan iman dan amal. Dengan wujudnya orang-orang yang beragama. Itu yang disebut dalam hadis. Tidak akan berlaku hari kiamat selagi mana masih ada lagi orang yang mengucapkan Allah, Allah. Kalau selepas itu, maknanya orang yang mengucapkan Allah, Allah pun tidak ada, maka dunia akan kiamat. Oleh kerana itu, mungkin nikmat kewujudan ulama di sekeliling kita ini kita tidak betul-betul merasainya, tidak betul-betul menghayatinya. Namun ia akan dirasai dan dihayati apabila kita kehilangan ulama tersebut. Apabila kehilangan, barulah seorang itu mengatakan, alangkah baiknya semasa beliau hidup saya datang kepadanya, mengambil faedah daripadanya, dengar kuliahnya, mengambil faedah daripada mutiara-mutiara ceramahnya. Kerana itulah hakikat dia. Kerana roh kita, kehidupan kita hakikatnya tak boleh dibina dengan harta, tidak boleh dibina dengan material. Ia dibina dengan ilmu. Dan ilmu yang paling utama adalah ilmu yang membawa kita kepada Allah. Ilmu yang sebenar. Orang yang ajar kita mengenal Allah, maka dia adalah ulama. Orang yang mengajar kita mencintai Rasulullah, orang yang mengajar kita bagaimana kita sepatutnya hidup dalam bersyariat, maka mereka lah para ulama warasatul anbiya. Oleh kerana itu, kita ambil peluang dengan kewujudan majlis-majlis, sama ada secara dalam talian ataupun secara fizikal. Apatah lagi kalau di kejiranan kita ada ulama-ulama mengambil kesempatan, peluang daripada masih hidupnya mereka untuk menziarahi mereka. Satu perkara yang disebut oleh ulama, hendaklah kita meyakini bahawasanya ziaratul ulama ibadah. Menziarahi ulama itu sendiri adalah ibadah. Menziarahi dia, bukan belajar lagi daripada dia, datang ziarah dia juga adalah merupakan ibadah. Ambil peluang untuk menziarahi ulama-ulama kita, khususnya yang telah tua. Yang telah tua, yang hanya menunggu di penghujung usianya, kita ambil peluang untuk menziarahi mereka dan mengajar anak-anak kita, zuriat keturunan kita untuk mencintai ulama, untuk mengenal ulama, supaya jiwa mereka itu akhirnya disuburkan dengan mencintai ilmu agama. Wallahu a'lam. InsyaAllah Ustaz, yang sangat penting apabila kita ambil sebagai satu rentetan, sebagai kita rasa dah jadi sebati dalam hidup kita kan Ustaz, sebab dengan ulama ni memang tidak akan terpisah, guru-guru kita dan semua itu sebenarnya bila kita tanpa sedari, bila kita sama-sama dekat rapat dengan ulama, hidup kita pun berkat sebenarnya kan, ilmunya dan juga kaedah yang apa diterapkan oleh alim ulama dan semua yang kita ikut itu, insyaAllah semoga adanya berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, insyaAllah. Baik Ustaz, kita nak teruskan untuk sesi soal jawab kita di sini. Jom kita boleh buka ruang peluang kepada anda untuk hantarkan soalan-soalan yang kita boleh bincang-bincang di sini. Mungkin soalan tu pernah didengarkan sebelum ni, tapi kita nak masih lagi ulang kaji sama-sama, insyaAllah. Ustaz Ahmad Lutfi akan sediakan ruang juga untuk anda berikan pertanyaan di situ. Okey, kita nak ke KL dulu Ustaz. Ni kawasan KL ni ada Puan Asmah bertanya, Ustaz, macam mana nak buat bayaran fidyah untuk orang yang sudah meninggal dunia? Adakah kadar bayaran yang sama untuk semua negeri di Malaysia, Ustaz? Kadar bayaran bagi fidyah satu cupak adalah mewakili satu gantang yang dibahagi 4. Satu gantang dibahagi 4 akan kita dapat berapakah kiraan satu cupak. Secara umumnya kita kata nilai dia adalah sama. Kita ambil berapakah bayaran zakat fitrah di tempat kita, negeri kita. Bayaran zakat fitrah adalah satu gantang. Daripada bayaran ataupun nilai satu gantang, misalnya di Kuala Lumpur RM7, kita bahagilah kepada 4. Itulah jawapannya bagi nilai satu cupak fidyah yang perlu dibayar. Berapa bilangan cupak ataupun berapa jumlah cupak, ia perlu dikira berdasarkan kaedah yang tertentu. Ada kafarah yang bayarannya 60 cupak.
Yang 60 jupak maknanya apa? RM7 bahagi 4 kali dengan 60. Begitulah seterusnya cara kiraannya. Okey, baik Ustaz. Soalan yang berkaitan dengan haji Ustaz. Untuk nak pergi haji, bolehkah kita buat pinjaman peribadi Ustaz untuk kita nak pergi haji? Bagaimana Ustaz? Meminjam hukumnya harus untuk apa-apa tujuan pun, selagi tujuan itu bukanlah tujuan yang haram. Seseorang meminjam untuk kegunaan peribadi yang bersifat peribadi semata-mata, untuk kemewahan misalnya. Dia meminjam untuk kemewahan. Seperti orang meminjam untuk membeli kereta, meminjam untuk membeli rumah. Rumah dan kereta yang dibelikan itu bukan semata-mata keperluan, bahkan ada unsur kemewahan dalam pembelian tersebut. Ia dibenarkan. Apatah lagi kalaulah meminjam itu untuk tujuan ibadah, hukumnya harus dibenarkan dengan syarat yang asas, yang tidak ada beza sama ada tujuan pinjaman itu untuk urusan peribadi ataupun melaksanakan ibadah. Asasnya sudah tentulah pinjaman itu adalah Islamik. Tidak bolehlah dia berurusan dengan pinjaman yang melibatkan riba. Dan yang kedua, syarat asas bagi pinjaman seseorang itu mempunyai kemampuan untuk membayarnya kelak. Berdasarkan kiraan pendapatannya dan bulanan yang perlu dibayar daripada pinjaman tersebut, beliau mempunyai kemampuan untuk melunaskannya. Sekiranya cukup syarat-syarat yang disebutkan tadi, maka boleh sahaja seseorang itu meminjam untuk melaksanakan haji. Bahkan kalau dia meminjam untuk melaksanakan haji, kadarnya lebih rendah daripada dia meminjam untuk membeli rumah. Berapa harga membeli rumah? Ratusan ribu. Berapa harga untuk membeli kereta? Mencecah 100,000 lebih juga sebahagian kereta. Kalau seorang itu meminjam untuk pergi haji, mungkin pakej yang sederhana sekarang ini 60,000 misalnya, 70,000. Paling tinggi 100,000. Tak mungkinlah satu orang meminjam untuk pergi pakej yang VIP sekadar melepaskan kefarduan hajinya. Hukumnya ada boleh, harus dibenarkan dengan syarat berdasarkan pendapatannya dia melihat dia mampu untuk membayar bayaran bulanannya. Baik Ustaz, jelas kalau kita tengok di situ bagaimana keadaannya, keperluannya, insya-Allah kita boleh susunkan belanja kita Ustaz, insya-Allah. Okey, di Facebook, ada sahabat kita bertanya, ini berkaitan dengan azan subuh. Okey. Ustaz, ingin bertanya, jika muazzin azan subuh terlalu awal kerana tertukar dengan waktu imsak, apakah perlu dilakukan oleh muazzin tersebut selepas mengetahui azan tersebut bukan dalam waktu subuh Ustaz? Bagaimana Ustaz? Apakah syarat sah azan? Apa syarat sah azan? Syarat sah azan adalah masuk waktu. Kalau seseorang azan, waktu belum masuk lagi, maka azannya tidak sah. Apa maksud azan dia tidak sah? Apabila masuk waktu, perlu azan sekali lagi. Azan yang pertama tadi tidak sah. Maka perlu tunggu waktu masuk azan sekali lagi. Tetapi, bukankah azan subuh ada dua kali? Azan yang pertama dengan azan yang kedua. Dalam banyak-banyak waktu sembahyang, subuh adalah satu-satunya waktu sembahyang yang boleh dilaungkan azan sebelum subuh, yang kita panggil azan yang pertama. Oleh kerana itu, azan yang pertama yang tersalah tadi yang dilakukan oleh muazzin itu kita kategorikan sebagai azan pertama yang asalnya memang disunatkan. Apabila tiba waktu subuh yang sebenarnya, muazzin itu perlulah azan sekali lagi untuk menyempurnakan sunat azan sebelum daripada mengerjakan solat fardu.
Okey, baik Ustaz. Okey Ustaz, kalau tengok soalan ni banyak juga berkaitan dengan solat duduk dan berdiri. Antara yang bertanya, Shelly Eli bertanya, Ustaz, solat fardu kita solat secara berdiri, dan bila kita nak solat qadha fardu tu, lepas tu boleh tak kita buat dalam keadaan duduk? Okey, satu lagi soalan yang berkaitan dengan solat duduk dan berdiri ni, ada juga yang bertanya, Ustaz, bagaimana kedudukan orang yang sihat walafiat, dia solat fardu secara berdiri, tapi bila dia solat sunat, dia duduk di atas kerusi tanpa sujud di bawah, iaitu di lantai, hanya setakat tunduk membongkok dan di atas kerusi. Betulkah cara begitu dan sah atau tidak, Ustaz? Berdiri adalah merupakan salah satu daripada rukun semayang. Bila kita sebut salah satu daripada rukun semayang, maknanya selagi kita mampu, kita wajib berdiri. Semayang apakah yang berdiri itu salah satu daripada rukunnya? Semayang fardu. Semayang sunat tidak. Semayang sunat tidak. Apabila disebut semayang fardu ni bukan hanya semayang 5 waktu. Semayang fardu ni ada 3. Pertama, semayang 5 waktu. Yang kedua, sembahyang nazar yang dinazarkan. Yang ketiga adalah semayang qadha. Semayang qadha termasuk semayang fardu. Apabila semayang qadha termasuk semayang fardu, maknanya apa? Maknanya wajib dikerjakan dalam keadaan berdiri bagi mereka yang mampu. Berkenaan dengan semayang sunat pula. Semayang sunat diberi kelonggaran untuk tidak berdiri, iaitu semayang dalam keadaan duduk. Kelonggaran itu ini kena ingat betul-betul. Kelonggaran itu hanya untuk apa? Daripada wajib berdiri kepada boleh duduk. Daripada wajib berdiri kepada boleh duduk sahaja. Ia tidak memberi kelonggaran untuk orang yang sembahyang sunat tidak sujud di atas tanah. Orang yang sembahyang sunat hanya diberi kelonggaran untuk tidak berdiri. Boleh sembahyang duduk. Namun ketika sujud, dia wajib sujud seperti biasa. Tidak ada kelonggaran untuk dia bersujud di atas kerusi. Bersujud di atas kerusi adalah isyarat saja. Dia tak sujud. Dia tak sujud secara sempurna. Dia sujud secara isyarat. Kecualilah kalau dia memang tak mampu nak turun ke tanah, barulah dia boleh sujud di atas kerusi, ataupun kita panggil sujud secara isyarat. Sekiranya dia mampu, wajib untuk dia bersujud seperti biasa. Okey, baik Ustaz, kita nak berehat seketika Ustaz, dan kita kembali selepas ni untuk jawab lagi soalan. Saya sebutkan dulu soalan ni, nanti kita akan jawab selepas ni. Kita nak ke Kuantan Ustaz. Ini berkaitan dengan jual beli akad dalam jual beli tanah. Okey, Ustaz, pertanyaan, adakah sah akad beli tanah melalui WhatsApp sahaja? Dia mesej lah. Okey, selepas selesai urusan tukar nama, bayaran pun dibuat melalui transfer online. Nanti kita bincang selepas ni, insyaAllah. Okey, kita rehat seketika. Untuk anda, jangan ke mana-mana. Kalau ada soalan pertanyaan, terus hantarkan ke talian WhatsApp Konti. Nombornya 01129004 dan juga anda boleh letakkan soalan pertanyaan anda itu di bahagian ruangan komen di Facebook, juga di YouTube IKIM. Kita rehat seketika, kembali selepas ni, kekal di IKIM FM. IKIM FM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, syukur I. IKIM FM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku.
من لساني يفقه mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapanku. Hiburan mendidik jiwa. Sebelum tiba indah, sedih sebelum gembira. Hanya yang terbaik di IKIM FM. Inspirasi utama anda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur, saya Syafiq Saleh masih temankan anda di Inspirasi Ilmu. Dan pagi ini nak teruskan lagi rancangan Tahsinul Ibadah bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram yang pun ada bersama kita dekat konti. Dan anda boleh terus hantarkan soalan pertanyaan. Anda juga boleh letakkan di bahagian ruangan komen di Facebook, di YouTube juga. WhatsApp saja soalan anda ke talian WhatsApp konti kita 01129004 Okey, jom kita nak ambil soalan dari sahabat kita. Tadi dah bertanya di Kuantan, ada Puan Siti di Kuantan bertanya, Ustaz, adakah sah akad beli tanah melalui WhatsApp sahaja selepas selesai urusan tukar nama, bayaran pun dibuat melalui transfer online, Ustaz? Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Siti dari Kuantan. Akad jual beli boleh dilakukan secara berhadapan ataupun secara berjauhan. Akad jual beli boleh berlaku dengan secara lafaz, melafazkan saya jual, saya beli, dan ia juga boleh berlaku dengan secara tulisan. Saya tulis, dalam tulisan itu saya menyatakan saya membeli, saya menjual, dan hukumnya adalah sah. Kita menulis dan kita niatkan ia sebagai akad daripada pihak kita lah. Kita yang menjual, kita berniat sebagai kita menjual, kita membeli dengan kita berniat sebagai kita membeli. Dan adapun pembayaran melalui dalam talian ataupun online, hukumnya dibenarkan. Ia dipanggil sebagai qabad hukmi ataupun iqbad hukmi, membayar secara hukum. Hukumnya walaupun duit tak sampai kat tangan, duit fizikal tak sampai di tangan, transfer itu yang memindahkan digit daripada akaun kita kepada akaun penjual kita, ia dikira sebagai kita telah menyerah pembayaran kepadanya. Kerana apa? Apabila kita telah transfer, duit itu dah potong daripada kita, betul? Ya. Dan telah bertambah pada akaun dia. Betul. Dan kita tak boleh buat apa dah kalau duit itu dah ditransfer ke akaun dia, menunjukkan penyerahan telah berlaku. Sama macam kita ada duit fizikal, kita dah bagi dah kat penjual tu. Ya. Dah memang ada kat tangan dia dah. Kita dah tak boleh buat apa. Ada persamaan dari segi itu, sebab itu ia dipanggil apa? Qabad hukmi. Ya. Yang ini qabad secara fizikal, serahan secara fizikal. Yang ini serahan secara hukum. Okey, baik. Ustaz, jelas tu. Okey, perlu ambil perhatian dekat situ kan. Okey, baik. Kita nak ke Melaka pula, Ustaz. Ada Puan Ila bertanya, Ustaz, jika duit simpanan yang dikumpul sudah mencukupi untuk membayar zakat, tetapi tidak dibayar zakat sebab katanya duit tersebut dikumpul untuk membaiki baik pulih rumah yang sudah uzur, apakah hukumnya, Ustaz? Dan jika perlu dibayar zakat, boleh tak orang lain tolong bayarkan bagi pihak dia, Ustaz? Yang pertama, apabila harta kita sudah sampai waktunya, sudah cukup haul dan nisab, wajib disegerakan membayar zakat. Wajib disegerakan. Tidak boleh digunakan keseluruhan harta untuk untuk perkara-perkara yang lain. Tak boleh. Hukumnya tidak sah. Kalau keseluruhan harta itu digunakan untuk perkara lain dan tidak dibayar zakat langsung, hukumnya tidak sah. Transaksi itu tidak sah.
Apa yang perlu dilakukan oleh seorang kalau dia dah terlajak, dah terbuat, dah terguna dah keseluruhan harta dia yang sebahagiannya sepatutnya digunakan untuk bayar zakat, dia perlu qada. Dia kira berhutang. Berhutang dengan siapa? Dia dikira berhutang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalan yang kedua, sekiranya ada orang yang secara sukarela menawarkan untuk membayar zakat bagi pihak orang tersebut, hukumnya boleh dibenarkan. Sekiranya dia mengizinkan orang lain membayarkan zakatnya, hukumnya adalah harus. Seperti mana kita boleh benarkan orang lain bayarkan hutang kita. Ada orang yang volunteer, dia kata tak apalah, hutang kau aku settle dengan dia. Boleh tak? Boleh. Begitulah juga hutang kita dengan Allah, tanggungjawab kita dengan Allah. Ada orang lain yang secara tabarruknya, secara sukarelanya menawarkan untuk membayarkannya bagi pihak kita. Okey, Alhamdulillah Ustaz. Okey, lagi juga Ustaz, kita nak terbang ke Kuching Sarawak Ustaz, ada yang bertanya. Okey Ustaz, ingin mendapatkan nasihat Ustaz, jika seorang yang melakukan pecah amanah dan dikenakan saman untuk kesalahan tersebut dan dia telah berusaha untuk membayar saman tersebut secara ansuran, apakah hukum bagi kesalahan tersebut jika dia telah bertaubat dengan sesungguhnya atas kesalahan yang dilakukan dan dia ingin menebus kesalahannya? Mohon penjelasan Ustaz. Ini adalah merupakan rahmat daripada Allah. Apabila seseorang melakukan kesalahan, dia menyesali perbuatannya tersebut. Ini adalah merupakan rahmat daripada Allah kepada pelaku tadi. Ada orang yang melakukan kesalahan yang tidak pernah menyesali kesalahan yang dia telah lakukan. Namun apabila ada perasaan menyesal, ada perasaan ingin menebus kesalahan, ia adalah erti ataupun makna taubat yang sebenarnya. Makna yang taubat yang sebenarnya adalah menyesal atas apa yang kita telah lakukan. Dan oleh kerana kesalahan ini adalah melibatkan kesalahan dengan orang lain, di samping kita bertaubat dengan Allah, di samping kita menyesal atas apa yang kita dah buat sebelum ini, di samping kita berazam tak nak ulang balik apa yang kita lakukan, ada satu perkara lagi, kita perlu settlement dengan orang yang ataupun pihak yang kita telah mengkhianati amanahnya. Kalau ada berlaku kecurangan dalam penggunaan wang, kita perlu bayar. Dalam tempoh kita ingin membayar itu, ia dikira sebagai hutang. Dikira kita ada hutang dengan pihak tersebut. Kita meletakkan azam, saya azam sungguh-sungguh saya akan usaha untuk melunaskan hutang tadi. Namun sekiranya ditakdirkan oleh Allah sebelum sempat melunaskan hutang, kita telah kembali ke rahmatullah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengambil kira keinginan kita untuk melunaskan hutang itu dan memaafkan kita juga di hari akhirat kelak. Dan kalau kita meninggal dunia, kita wasiatkan kepada waris kita bahawasanya harta peninggalan kita yang boleh dijual dan dihasilkan wang daripadanya, gunakanlah untuk melunaskan hutang-hutang kita kepada pihak tersebut. Okey, baik Ustaz. Okey, kita nak ke Facebook pula Ustaz. Ada Puan Siti Zalihah bertanya, Ustaz, bagaimana mengerjakan solat bagi orang yang buat pembedahan mata? Mungkin dia buang selaput mata ke kan, mungkin ambil masa sebab kena tutup mata dia, tak boleh kena air. Bagaimana Ustaz? Ada dua perkara. Pertama berkaitan dengan wuduknya dia. Yang kedua berkaitan dengan sujudnya dia. Biasanya orang yang melakukan pembedahan mata, dia tak dibenarkan untuk membongkok. Tak dibenarkan untuk membongkok, apatah lagi merapatkan kepalanya sehingga ke tanah, kerana ia akan menghasilkan beban kepada matanya. Kalau dengan nasihat doktor mengatakan dia tak boleh rukuk macam biasa, dia tidak boleh sujud seperti orang normal, apa yang dia boleh buat? Dia solat dalam keadaan isyarat. Dia berdiri seperti biasa, dia duduk seperti biasa ketika duduk, tetapi dia tidak perlulah untuk sujud. Dia tak wajib untuk sujud, memadai dia membongkokkan belakang dia, membongkokkan kepala dia mengikut kemampuannya. Yang kedua adalah bagaimana dia akan ambil wuduk. Kalau ada tampalan di matanya,
dia mengambil wuduk seperti masalah yang kita pernah bincangkan sebelum ini, iaitu masalah orang yang ada balutan pada anggota wuduknya dan dia ingin berwuduk. Cara dia mengenakan air pada bahagian yang boleh kena air. Bahagian yang boleh kena air, kenakan air. Yang pertama. Bahagian yang tak boleh kenakan air, dia sapu air di atas balutan. Kemudian dia bertayamum. Itu cara dia. Okey, kaedah dan sesuai dengan keadaan dia kan Ustaz. Okey, kita nak ke satu lagi soalan Ustaz. Ada sahabat kita bertanya berkaitan dengan umrah. Okey, baik. Ustaz, saya nak tanya tentang isu niat umrah. Adakah seorang wanita yang didatangi haid pada waktu bertolak dan masuk ke Mekah dahulu tetap perlu berniat atau sebaliknya Ustaz? Bagaimana? Apabila seseorang melintasi miqat, misalnya kita melintasi miqat di atas pesawat Qarnul Manazil, ataupun kita turun daripada Madinah nak pergi ke Mekah, kita akan melintasi miqat Bir Ali. Kebetulan pada waktu itu wanita itu haid. Dia haid. Sama ada di atas pesawat ataupun ketika melintasi Bir Ali. Adakah wanita tadi ada cadangan nak buat umrah? Dia ada cadangan dalam umrah. Misalnya baru kena haid. Baru kena. Dia biasa kena 15 hari. Baki hari di Saudi ni tinggal 6 hari saja yang dia akan tinggal di Mekah. Sekejap itu. Kalau ikutnya, darah haid itu akan berterusan. Darah haid itu akan berterusan sampai di balik Malaysia pun tak habis lagi. Kalau begitulah keadaan dia, maknanya peluang untuk dia buat umrah tu memang tak ada. Tak ada. Tak perlulah dia berniat di miqat tadi, tak perlu. Kerana kalau dia berniat di miqat hanya akan mendatangkan beban kepada dia. Apabila dia berniat di miqat, dia perlu melaksanakan umrah. Dalam masa yang sama dia tidak boleh melaksanakan umrah, maka dia tak perlu buat apa-apa, tak perlu niat, tak perlu niat. Tetapi kalaulah keadaan dia itu adalah keadaan yang sudah di penghujung, ada baki lagi mungkin 2-3 hari lagi kemungkinan akan berhenti haid dia, maka wajib dia niat di miqat. Kerana perempuan ini ada cadangan untuk buat umrah walaupun selepas 3 hari, iaitu selepas haidnya berhenti. Walaupun kita nak buat umrah lepas 3 hari, ketika melintasi miqat kita wajib untuk berihram di sana. Okey, baik Ustaz, jelas di situ. Okey, kita nak berehat sekali lagi Ustaz, dan kembali selepas ni kita akan jawab dari soalan Puan Rosita. Ustaz, boleh tak kita ganti puasa 6 hari Syawal kalau tertinggal Ustaz? Nanti kita bincang Ustaz tentang isu ini. Okey, kita rehat seketika dan kembali selepas ini untuk anda kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Lembah Kelang 91.5 FM. Subhanallah wa bihamdihi
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur kita nak menyambung kembali menerusi perkongsian ilmu di rancangan Tahsinul Ibadah bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram, dan anda boleh tonton di YouTube, di Facebook E-King. Okey, jom kita nak teruskan lagi untuk sesi bincang-bincang kita ini. Kata tadi ada soalan dari sahabat pendengar kita yang bertanya tentang puasa 6. Okey Ustaz, dari Puan Rosita bertanya, Ustaz, bolehkah kita ganti puasa 6 hari Syawal kalau tertinggal, Ustaz? Adakah boleh kita ganti puasa 6 hari Syawal kalau tertinggal? Kaedah dia, puasa yang disunatkan pada waktu-waktu yang tertentu, seperti puasa 6 kita panggil, dia disunatkan pada waktu yang tertentu, iaitu pada bulan Syawal. Apabila kita terlepas, tak sempat nak habiskan ataupun tak buat langsung secara sengaja ataupun tidak sengaja, masih lagi disyariatkan untuk diqadha. Boleh diqadha. Kaedah dia apa? Apabila puasa itu disyariatkan dan disunatkan pada masa-masa yang tertentu, dia ada masa dia, masa masuk dia dan masa habis dia. Puasa seperti itu kalau kita terlepas, masih lagi kita kita boleh mengqadanya. Okey, baik Ustaz. Kita nak teruskan satu soalan Ustaz berkaitan dengan umrah juga di sini. Ada sahabat kita ingin tanyakan pandangan Ustaz. Bagaimana apa pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i jika seorang wanita musafir untuk mengerjakan umrah tanpa mahram? Orang dulu-dulu saya tengok tak pernah musafir untuk kerjakan umrah, tetapi sekarang ni seorang-seorang pun dah boleh buat umrah, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Sekiranya umrah yang dia kerjakan itu adalah umrah yang wajib, boleh dia musafir walaupun tanpa mahram. Sekiranya umrah yang dia kerjakan itu adalah umrah yang wajib ataupun haji yang wajib, boleh dia kerjakan walaupun tidak bersamanya mahram. Tetapi sekiranya umrah yang dia kerjakan itu adalah umrah yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i bukan umrah sahaja, apa-apa permusafiran pun yang jauh melebihi 2 marhalah, bahkan mazhab Syafi'i tidak mensyaratkannya, hendaklah perempuan itu disertai oleh mahramnya. Hendaklah disertai oleh mahramnya. Oleh kerana itu, hendaklah mengambil cakna lah perkara ini. Tidaklah perkara ini disyariatkan kepada kaum wanita secara khusus, melainkan kerana menjunjung tinggi kehormatan wanita yang mungkin akan terdedah kepada fitnah, akan terdedah kepada bahaya, akan terdedah kepada perkara-perkara yang tidak diinginkan apabila dia berjalan bersendirian. Kerana orang yang mempunyai niat yang jahat, bila dia lihat orang ni jalan dengan lelaki, maka mereka membatalkan niat yang tak baiknya. Tapi kalau melihat jalan bersendirian, maka mungkin ia akan menarik perhatian orang-orang yang mempunyai niat yang tidak baik. Nabi SAW bersabda, tidak sepatutnya bagi seorang wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhirat untuk dia bermusafir tanpa